Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat datang saya ucapkan ke channel saya, channel Ustazah Anidah Zul. InsyaAllah pada hari ini kita masih memperincikan dalam bidang fiqh. Cuma fokus kita adalah atas tajuk korban dan juga akikah. Sebelum kita meneliti lebih lanjut akan tajuk ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita diberkati dan dirahmati olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak pelajar, apakah standard kandungan yang akan kita pelajari pada kali ini? Di akhir pelajaran kita nanti, insya-Allah kita diharapkan dapat merumuskan konsep ibadah korban dan akikah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan korban dan akikah? Maksud korban ialah menyembelih binatang ternakan iaitu al-an'am yang dilakukan pada hari Aidil Adha atau hari-hari tasyrik pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala akikah bermaksud menyembelih binatang ternakan al-an'am yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah kita lihat apakah hukum melakukan ibadat korban dan akikah. Hukum melakukan ibadat korban adalah sunat muakkad, iaitu bagi muslim yang berkemampuan. Jadi bagi mereka yang tidak berkemampuan, tidaklah diwajibkan melaksanakan ibadah korban ini. Manakala akikah, hukumnya juga adalah sunat muakkad, tetapi disunatkan bagi ibu bapa dan juga penjaga bayi yang baru dilahirkan. Seterusnya, apakah kepentingan melakukan ibadat korban dan akikah? Bagi ibadat korban, kepentingannya adalah sebagai tanda takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Seterusnya, kita dapat mengingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Nabi Ismail AS. Dan yang ketiga, kita dapat membantu fakir miskin melalui agihan daging yang kita korbankan. Manakala akikah, kepentingan daripada ibadat ini ialah sebagai tanda syukur atas kurniaan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dapat memelihara anak daripada kemudaratan dan kemungkaran. Setiap-tiap anak itu adalah tertebus, yakni terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran dengan akikahnya. Maksud hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Seterusnya, dapat merapatkan hubungan silaturahim atas jamuan akikah yang dilaksanakan. Lihat, bilakah waktu disunatkan melakukan ibadat korban ini? Iaitu, hendaklah kita lakukan ibadat korban selepas naik matahari pada hari raya korban, iaitu selepas solat sunat Idul Adha pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Maka ia memakan masa selama 4 hari. Manakala masa yang paling afdal ialah pada hari raya Adha, iaitu hari raya Aidil Adha sebelum gelincir matahari. Itu adalah waktu yang paling baik untuk kita melakukan korban. Menurut mazhab Syafi'i, korban yang dilakukan sebelum kita melaksanakan solat Idul Adha adalah tidak sah. Seterusnya, bilakah waktu untuk akikah dilaksanakan? Waktu untuk melaksanakan ibadah akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa selepas kelahiran anak sehingga kanak-kanak baligh. Dan masa yang paling afdal ialah pada hari ke-7 kelahiran. Seterusnya, marilah kita lihat apakah dia syarat-syarat sah korban. Syarat sah korban ialah antaranya pertama, binatang yang cukup umur. Kedua, binatang tidak cacat.
Dan yang ketiga, binatang yang dikorbankan ialah binatang al-an'am. Seterusnya, diniatkan korban ketika melaksanakan ibadah korban. Dan yang kelima, dilakukan pada waktu korban. Dan yang keenam, memenuhi syarat-syarat sah sembelihan. Seterusnya, bagi akikah, syarat-syaratnya adalah: yang pertama, binatang mestilah cukup umur. Yang kedua, binatang tidak cacat. Dan yang ketiga ialah binatang al-an'am. 3 syarat ini sama dengan syarat sah korban. Seterusnya, diniatkan akikah ketika melaksanakan akikah. Dan yang kelima, memenuhi syarat-syarat sah sembelihan. Seterusnya, apakah dia syarat sah binatang untuk dilaksanakan korban dan akikah? Ada 3 syarat yang telah diletakkan untuk binatang ini. Yang pertama ialah mestilah binatang al-an'am. Yang kedua, mestilah binatang tadi cukup umur. Dan yang ketiga, binatang tidak cacat dan sihat. Apakah yang dimaksudkan dengan binatang al-an'am? Binatang al-an'am ialah binatang ternakan yang jinak dan berkaki 4. Sekiranya binatang ternakan tadi berkaki 2, maka ianya tidak boleh dilaksanakan sebagai korban. Antaranya ialah seperti biri-biri, kambing, lembu, kerbau dan juga unta. Baik, seterusnya, binatang mestilah cukup umur. Itu ada had-had umur pada binatang-binatang yang kita hendak lakukan korban. Bagi biri-biri, umurnya ialah 1 tahun ataupun telah berganti gigi. Bagi kambing, itu 2 tahun. Bagi lembu juga 2 tahun. Bagi kerbau, 2 tahun. Dan seterusnya bagi unta berumur 5 tahun. Yang dimaksudkan dengan binatang tidak cacat ialah: yang pertama, mata tidak buta. Yang kedua ialah telinga tidak terpotong. Yang ketiga, kaki tidak tempang. Dan yang keempat, ekor tidak terpotong. Dan seterusnya, tidak kurus dan juga sakit dan tidak bunting. Ini adalah merupakan syarat binatang dalam kategori tidak cacat. Baiklah, marilah kita lihat perkara sunat korban. Yang pertama, membaca bismillah atau bertakbir sebelum menyembelih korban. Yang kedua, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghadapkan binatang ke arah kiblat. Yang keempat, memilih binatang yang gemuk. Dan seterusnya, menyembelih sendiri bagi lelaki dan menyembelih di siang hari. Dan yang terakhirlah, membaringkan binatang di tempat yang lembut. Manakala perkara sunat akikah pula ialah: pertama, hendaklah kita berdoa ketika menyembelih, iaitu berdoa untuk bayi yang kita laksanakan ibadah akikah untuknya. Seterusnya, menyembelih ketika matahari sedang naik. Dan kemudian yang ketiga, daging dimasak manis dan dibuat jamuan. Dan yang keempat, tidak mematah-matahkan tulang binatang akikah dan mencukur rambut bayi selepas menyembelih akikah. Dan sunat dilakukan akikah pada hari yang ke-7 kelahiran. Kita lihat bagaimana agihan daging korban diagihkan. Agihan daging korban ini sebaik-baiknya dibahagi seperti berikut: 1/3 diberi kepada fakir miskin, 1/3 lagi dibuat jamuan, dan 1/3 lagi adalah untuk orang yang berkorban. Ini adalah dikecualikan kalau sekiranya orang yang berkorban tadi korbannya adalah korban nazar, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun daging daripada binatang yang dikorbankan. Secara ringkasnya, hukum agihan daging korban adalah sebagaimana berikut. Wajib mengagihkan daging korban kepada fakir miskin, harus kita memberi daging korban kepada orang kaya, dan haram kita memberi daging korban ini kepada orang bukan Islam, dan sunat kita agihkan daging korban ini secara mentah. Manakala agihan daging akikah pula adalah
sebagaimana berikut. Tidak wajib kita agihkan daging akikah kepada fakir miskin. Tetapi kita sunat memasak daging akikah iaitu dengan cara dimasak manis, supaya kanak-kanak pun boleh makan makanan tersebut. Dan seterusnya, daging akikah ataupun tulangnya sunat tidak dipatah-patahkan ketika kita memproses daging akikah tersebut. Demikian tadi penjelasan mengenai ibadat kurban dan akikah. Walaupun kedua-dua ibadat ini hukumnya adalah sunat muakkad, tetapi melaksanakannya akan mengundang banyak kebaikan kepada kita dan masyarakat Islam yang lain. Sebagai hamba Allah yang sentiasa peka dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita merebut segala ruang dan peluang yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya, ibadat kurban dan akikah ini terdapat persamaan iaitu menyembelih binatang al-an'am, tetapi ianya berbeza dari sudut tujuan dan waktu dilaksanakan. Ibadat kurban dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala ibadat akikah adalah untuk melahirkan kesyukuran kepada Allah atas kelahiran cahaya mata. Ibadat kurban hendaklah dilaksanakan pada hari dan juga waktu yang telah ditetapkan, manakala ibadat akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa selepas sahaja kelahiran anak. InsyaAllah, mudah-mudahan penjelasan ini memberi penjelasan yang sebaiknya kepada kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah kurban dan akikah ini dengan sebaik-baiknya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi di lain kali. Segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan adalah daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.